Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berada di awal tahun baru Hijrah 1445 dan insya-Allah dalam bulan Muharram ini terdapat satu hari yang sangat mahal harganya, yang disebutkan sebagai hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Nabi SAW bila tibanya 10 hari bulan Muharram, baginda berpuasa dan baginda menganjurkan kepada para sahabat supaya berpuasa pada 10 hari bulan Muharram, kerana diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanalah juga pahala yang diberikan pada mereka yang berpuasa pada hari Arafah, hari wukuf. Yaitu Allah mengampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maka marilah kita mengambil peluang, kita mengambil kesempatan untuk kita juga berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Kerana peluang ini dia tak datang acak kali. Dia datang sekali dalam setahun. Semoga kita dapat mengambil peluang ini dan kita berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Hari ini yang berapa hari ini? 3. Dan lepas ada 6 hari ini. Kita ambil peluang, kita berpuasa lah, sama-sama kita berpuasa. Kerana pada hari Ashura ini ialah hari kemenangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, di mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini Allah uji mereka dengan ujian-ujian yang sangat berat. Nabi Nuh umpamanya yang kita bincangkan kepada pagi ini, Allah uji Nabi Nuh dengan banjir yang besar. Dengan banjir yang besar, gunung yang tertinggi pada waktu itu bernama Gunung Judi tenggelam. Mereka yang bersama dengan Nabi Nuh, bersama dengan Nabi Nuh datang bahtera itu selamat. Manakala yang tidak bersama dengan Nabi Nuh, walaupun anaknya sendiri Kanaan dan istrinya sendiri yang tidak bersama dengan Nabi Nuh, semuanya tak selamat belaka. Dan bila disuruh, Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati, dan burung merpati ini bawa balik satu ranting daripada pokok zaitun. Pokok zaitun ni pokok yang jadi ubat lah. Siapa yang amal minum minyak zaitun itu bagus untuk kesihatan jantung. Pokok zaitun ni pokok yang dia boleh hidup sampai 1000 tahun. Tahu kata pokok zaitun usia dia panjang. Jadi buah zaitun ni buah yang mengeluarkan minyak dan boleh kita gunakan minyak zaitun. Di burung merpati ini bawa balik pulang satu ranting daripada pokok zaitun. Tahulah Nabi Nuh bahawa banjir suruh dah. Maka bahtera dia pun mendaratlah kira-kira pada hari itu. Dan mendaratnya bahtera Nabi Nuh ini ialah pada hari Ashura. Itu kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi lain pun gitu juga. Nabi Ibrahim keluar daripada tubik daripada api, tubuhnya tidak hangus, pun berlaku pada hari Ashura. Nabi Musa selamat dalam Laut Merah, berlaku pada hari Ashura. Nabi Ayub sembuh daripada penyakit, pun berlaku pada hari Ashura. Nabi Isa diangkat ke langit, pun pada hari Ashura. Jadi banyak kelebihan pada hari Ashura ni.
Nabi kita Muhammad berpuasa pada hari Asyura. Jadi kita mengambil peluang. Muslimin muslimat yang hormati sekalian, kita sambung perbincangan kita. Muka surat 298 juga. Nabi Nuh. Tidak bisa sikit lagi ya. Nabi Nuh. Hari ini kita bincang Nabi Nuh AS. Nabi Nuh namanya ialah Nuh bin Malik bin Matushak bin Ukhnuk. Ukhnuk ni nama Nabi Idris. Nama Nabi itu juga ialah namanya Ukhnuk. Nuh bin Malik bin Matushak bin Ukhnuk. Ukhnuk Nabi Idris. Mana keturunan Nabi Idris lah. Nabi Nuh lahir 1000 tahun selepas Nabi Adam. Nabi Nuh lepas Nabi Adam 1000 tahun lepas pada itu lahirlah Nabi Nuh AS ke muka bumi ini. Nama asalnya ialah Syakiri. Itu nama asal Nabi Nuh, Syakiri. Itu nama asal dia, Syakiri. Baginda merupakan keturunan yang ke-10 Nabi Adam AS. Maknanya generasi yang ke-10 generasi yang ke-10 daripada keturunan Nabi Adam AS. Baginda merupakan keturunan yang ke-10 Nabi Adam AS. Taurat, kitab Taurat menyatakan bahawa antara Nuh dengan Adam itu ialah jaraknya 1056 tahun. Ini terdapat dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada sebut jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ialah 1056 tahun. 1056 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ialah 10 abad. 10 abad. Satu abad 100 tahun. Kalau 10 abad maknanya 2 abad. 10,000 lah. Satu abad setahun. Ini kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ialah 10 abad. Satu abad 100, 2 abad 200, 3 abad 300, 10 abad 1000. Itu umur kata Nabi Ibnu Abbas. Ini pendapat-pendapat belaka. Hak sebenarnya wallahualam, Allah lebih tahu. Itu hak sebenarnya. Jadi pendapat-pendapat ni kadang-kadang dia berbeza di antara pendapat awal tu dengan pendapat awal ni. Dia berbeza. Baginda merupakan Nabi yang paling panjang umurnya. Di antara Nabi-Nabi, Nabi Nuh paling panjang sekali umurnya. Dia berdakwah saja 950 tahun. Maknanya umur dia lebih pada 1000 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Baginda termasuk dalam senarai ulul azmi sebagaimana firman Allah SWT, fasbir kama sabar ulul azmi min andar rasul. Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Ulul azmi ini dia ada 5 orang Nabi yang dianggap paling tinggi martabatnya di sisi Allah SWT. 5 orang. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, yang kelima Nabi Isa. Itu Nabi Ulul Azmi. Nabi yang martabat dia lebih tinggi lah berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Nabi lain hebat-hebat belaka. Tak ada Nabi tak hebat belaka. Nabi-Nabi ini orang pilihan Allah SWT. Tapi dalam gambaran Nabi itu 5 orang dipilih oleh Allah SWT menjadi Nabi yang lebih hebat daripada yang lain. Nabi yang lebih hebat daripada yang lain. Kisah Nabi Nuh AS diterangkan dalam Quran sebanyak 43 tempat. Dalam Quran, kalau kita buka Quran, kita akan temu di 43 tempat dalam Quran menyebut nama Nabi Nuh AS. Diterangkan secara khusus di dalam surah Nuh. Dalam Quran itu terdapat surah Nuh. Ada surah Nuh.
dalam Quran. Khusus untuk Nabi Nuh. Surah Muhammad pun ada, surah Nuh. Dan dalam surah-surah lain, umpama dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Hud ada, dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam surah Asy-Syu'ara ada, dan juga dalam surah Al-Qamar pun ada disebut tentang Nabi Nuh AS. Jadi kalau kita buka kitab suci Al-Quran Karim, ada 43 tempat menceritakan ataupun menyebut nama Nabi Nuh AS. Nuh bin Malik. Mengikut penulis sirah Nabi-Nabi, kebanyakan sirah Nabi-Nabi yang ditulis oleh para ahli sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan Nabi Nuh AS kepada kaumnya ketika baginda berusia 50 tahun. Bermula dengan umur 50 tahun lagi, telah pun diutus oleh Allah menjadi rasul. Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi Nuh 50 tahun, Allah pilih dia menjadi rasul, dan dia berdakwah mengambil masa 950 tahun. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Tak kira. Dia temu dengan kawan-kawannya, dia mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa gigihnya Nabi Nuh dari segi berdakwah, mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Ada pendapat menyatakan ketika baginda berusia 40 tahun, ada pendapat menyatakan dia mendapat wahyu daripada Allah ataupun Allah pilih dia menjadi rasul ketika usianya 40 tahun, macam Nabi Muhammad. Ada pendapat menyatakan 50 tahun. Terserahlah kepada Allah. Hakikat sebenarnya Allah sajalah yang lebih tahu. Tahun berapa ke, umur berapa ke, baginda diangkat menjadi rasul. Kebanyakan manusia ni, kalau benda-benda yang bersifat begitu lama ni, banyak tak tahu lah. Yang lebih tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh AS berdakwah siang malam menyeru kaumnya meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah. Jadi menyembah berhala ni bukan baru. Sejak zaman Nabi Nuh tu sudah ada dah manusia menyembah berhala. Ada dah zaman Nabi Nuh. Mana lama dah manusia menyembah berhala. Pak zaman kita ni pun masih terdapat manusia menyembah berhala. Maka zaman kita ini banyak lagi tempat-tempat orang menyembah berhala. Orang Buddha dia ada tempat penyembahnya, orang Hindu ada tempat penyembahnya. Malah bukan setakat menyembah patung-patung berhala. Kalau minggu Asyaik Said Qutb, bila manusia puja akal, mengagung-agungkan akal, mendewa-dewakan akal, kata Said Qutb, itu juga berhala. Orang puja akal juga dianggap sebagai berhala juga, kata Asyaik Said Qutb rahimahullah. Negeri tempat tinggal kaum Nabi Nuh AS tidak ada keterangan yang jelas dan oleh ahli tafsir tak disebut dengan jelas. Adapun Nabi Yunus bin Matta, tempat dia ialah kota Nainawa. Kalau Nabi Ibrahim, Palestin. Nabi Lut, Palestin. Banyak Nabi-Nabi tempat mereka berjuang ialah Palestin. Nabi Nuh tak disebut. Ada sejarah pun tak boleh nak kata di manakah dia ni, tempat dia ni. Tak ada keterangan jelas. Besar kemungkinan negeri tempat tinggal kaum Nabi Nuh itu ialah sebelah Jazirah Arab. Juga sebab Nabi-Nabi ramai muncul di daerah itu, di Jazirah Arab, di semenanjung tanah Arab lah. Itu disebutkan oleh ahli sejarah. Tempat yang bernama Babylon, Kaldan dan Asyur yang terletak di Jazirah Arab sebelah utara adalah tempat munculnya utusan Allah. Di sini tempat ramai lahir Nabi-Nabi ni. Babylon Nabi Ibrahim. Babylon ni dalam negeri Arab. Nabi Ibrahim berdakwah di Babylon, mengajak Namrud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga di Kaldan dan juga di Asyur. Di sini muncul Nabi-Nabi. Ramai muncul Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ini yang tak disebut dalam Quran tu ramai lagi, ribu.
Jumlahnya ramai, cuma kita tak tahu jumlah yang sebenarnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni. Yang disebut dalam Quran 25 orang. Itu kita kena tahu lah 25 orang ni. Kerana beriman kepada Rasul ini adalah satu rukun daripada rukun iman. Percaya pada Nabi. Jadi kalau setakat percaya tapi kita tak kenal Nabi ni, tak berapa nak kemah molek. Tak berapa nak kemah molek. Supaya kemah molek kita kena tahu sirah Nabi-Nabi ni dan kita ambil ibrah, mengambil pengajaran daripada kehidupan para Nabi ini. Sebab kehidupan mereka ni penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengajaran. Jadi kita kena tahu sirah Nabi-Nabi. Mempelajari sirah Nabi adalah fardu ain juga. Fardu ain juga. Macam kita belajar fiqh, macam kita belajar tauhid, macam kita belajar tasawuf, belajar sirah Nabi-Nabi adalah fardu ain juga. Kita kena tahu. Kerana Nabi-Nabi ini kita kena percaya, kita kena percaya. Percaya pada Nabi termasuk satu daripada rukun iman. Menurut Profesor Dr. Hamka, Nabi Nuh merupakan Nabi yang mula-mula membawa syariat. Dan menurut Profesor Dr. Hamka, Nabi yang mula-mula membawa syariat. Syariat ini peraturan. Syariat ini ialah peraturan bagaimana peraturan beribadat kepada Allah, bagaimana peraturan bermuamalah antara manusia dengan manusia, bagaimana hukuman-hukuman peraturan. Ini mengikut Profesor Dr. Hamka. Kalau kita buka kitab tafsir Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka yang bernama Al-Azhar, kita akan temu. Dia kata Nabi Nuh ini merupakan Nabi yang mula-mula membawa syariat. Nabi-Nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Syekh, walaupun telah menerima wahyu, tetapi belum ditugaskan menyampaikan syariat yang wajib dijalankan oleh manusia. Nabi ini pun terima wahyu, tetapi mereka dikatakan belum ditugaskan untuk menyampaikan syariat yang wajib dijalankan oleh manusia. Dia tak menyampai lagi. Baginda berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Berdakwah saja 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Satu masa yang sangat panjang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Jelas Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 50 tahun tak cukup 1000. Panjang tu masa itu. Tapi walau bagaimanapun, yang ikut Nabi Nuh 83 orang. 83. Cuba bagi dalam masa 950 tahun yang ikut Nabi Nuh 83 orang. Mana setahun ke apa setahun? Tak seorang setahun. Betapa gigihnya Nabi Nuh berdakwah. Walaupun mengambil masa yang panjang, dia tetap berdakwah. Istiqamahnya Nabi Nuh berdakwah. Dakwah ini ialah kerja Nabi-Nabi dan kerja Rasul-Rasul, dan juga kerja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad disebutkan sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Kenapa? Kita berdakwah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad, umat yang ajak manusia buat baik, larang manusia jangan buat jahat, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh ni
melarang kaumnya supaya jangan menyembah berhala. Berhala pada masa Nabi Nuh ada yang terkenal bernama Wat, ada yang terkenal berhalanya bernama Wat, bernama Suwa, Yahud, Yauk dan Nas. Itu di antara nama-nama berhala zaman Nabi Nuh. Itu nama berhala zaman Nabi. Nabi Nuh kata sembah berhala ni sesat. Sembah berhala ni adalah menyesatkan. Jangan sembah berhala. Jangan menyembah berhala. Kerana orang menyembah berhala ni orang zalim, orang yang syirik kepada Allah SWT. Syirik itu antaranya yang termasuk dalam zalim. Asyirku billah. Syirik pada Allah itu ialah perkara yang zalim. Jadi nama-nama berhala yang disebutkan tadi asalnya nama tokoh-tokoh yang terkenal, orang yang terkenal dalam masyarakat. Orang yang terkenal dalam masyarakat pada waktu itu, maka mereka mengabadikan nama tokoh-tokoh ini. Mereka mengambil nama tokoh, nama orang ni Wa, nama orang, Suwa, nama orang, Yahud, nama orang, Yauk, nama orang, dan Nas, nama orang. Jadi orang terkenal pada masa itu, bila mereka dimati, untuk ingat pada mereka buat berhala. Akhir sekali disembah patung-patung berhala. Setelah mereka meninggal dunia, syaitan mengilhamkan pada kaum Nabi Nuh supaya membuat patung. Bila orang terkenal di kalangan mereka Wat, Suwat, Yahud, Yauk, Nas mati, maka syaitan pun berbisik kepada kaum Nabi Nuh, awak patung. Ingat pada tokoh-tokoh ini dengan buat patung sembah patung. Syaitan dia main peranan supaya manusia jadi punah, jadi syirik. Dia bisik dengan kaum Nabi Nuh, buatlah patung supaya kamu dapat kenal tokoh-tokoh yang terkenal itu. Akibat daripada kejahilan, akhirnya patung berhala itu, patung batu ni, mereka puja, mereka sembah. Sembah tidak punah selalu. Puja dan sembah, maka punahlah manusia dari segi akidahnya. Buat patung tu tak ada. Ayah Nabi Ibrahim sendiri buat patung. Ayah Nabi Ibrahim tu buat patung namanya Azza, buat patung, jual patung. Buat patung, jual patung. Dapat rezeki dengan buat patung. Hati mereka menjadi lebih keras daripada berhala batu kerana mereka menolak kebenaran. Sesiapa pun kalau kebenaran itu ditolak, benda betul ditolak, atas dunia ni kebenaran dengan kebatilan adalah jelas. Bila kita mengaji, kita belajar, lagi kita nampak hak mana betul, hak mana salah. Tak mengaji, kurang nampak juga, tapi kurang nampak sikit. Bila kita mengaji, salah ni benar ni, betul ni, ni salah ni betul, tahu. Kerana Quran itu menjelaskan kepada kita, Al-Furqan, menjelaskan kepada kita antara kebenaran dengan kebatilan. Quran itu sendiri. Jadi kita mengaji dalam keadaan jahil, kena tipu oleh syaitan sama. Jadi hati manusia ni lebih keras daripada berhala batu bila manusia menolak kebenaran. Kebenaran itu daripada Allah. Bila manusia menolak kebenaran, maka sesatlah manusia. Hati manusia ni kadang-kadang menjadi lebih keras daripada batu. Kadang-kadang ada setengah hati manusia ni lebih keras daripada batu. Siapa dia? Allah yang tidak mendengar perkara-perkara baik, tidak mendengar wahyu Allah SWT, hatinya akan jadi keras sebagaimana kerasnya tanah yang keras. Tanah yang keras ni nak apa pun tak boleh. Tanah keras tak tumbuh pokok-pokok di atas tanah yang keras, melainkan tanah tu tumbuh air lembut. Maka hati manusia jadi keras bila mereka itu menjauhkan diri dengan orang-orang alim, tidak mendengar nasihat-nasihat orang alim, tidak mendengar hadis Nabi, tidak mendengar ayat Quran dibacakan kepada mereka. Mereka menyembah lebih daripada satu Tuhan, ataupun kalau lebih satu Tuhan dipanggil politisme. Politisme ni mana orang yang sembah banyak Tuhan.
Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan 10 dan berbagai. Orang Hindu Tuhan dia banyak. Dalam kuih-kuih itu berapa ekor patung-patung. Berapa ekor patung yang Hindu buat dalam kuil itu. Begitulah juga di tempel orang Buddha. Berhala pun begitu. Ada berhala kecil, ada berhala besar. Malah dalam rumah mereka pun ada berhala. Dia congok, dia letak dalam rumah, berhala. Ada congok dalam rumah. Ada pisang, ada 5 dekat berhala dia. Ada colok. Colok. Dia pasang colok. Sebelah berhala tu ada pisang, ada 5. Dia boleh makan tak? Tak boleh. Sekerak pisang pun tak boleh kita ambil makan. Satu ulah 5 pun kita tak boleh makan. Pisang ada pokok 5 yang ada dekat berhala-berhala yang ada di rumah-rumah orang kafir. Sebab apa? Sebab dia puja. Makanan tu berkaitan dengan pemujaan, tak boleh. Kalau dia bagi sebangku buah 5 pada waktu lain, 5 menteri tak apa tu. Ambil lah. Cina bagi 5 menteri sebangku umpama. Tak kena mengenal dengan penyembah dia. Itu dah apa? Itu boleh makan tu. Sebab tak kena dengan penyembah. Kalau tak boleh, tu dia letak kat tepekong dia tu. Tepekong ni tak bersama, dia kecil dia. Hal besar dalam tempel dia, dalam kuih dia tu, itu yang besar. Berhala ini terus dipuja oleh bangsa Arab selepas itu hinggalah ratusan tahun lamanya. Dia lepas daripada kaum Nabi Nuh membuat patung berhala. Sebagaimana disebutkan tadi, bangsa Arab berada dalam kesesatan. Banyak lagi berhala-berhala yang lain telah dibuat oleh manusia. Berhala Wat dipuja oleh Bani Qalb. Berhala Wat ini dipuja oleh Bani Qalb di Daumatul Janda. Tempatnya bernama Daumatul Janda. Berhala yang bernama Suwat dipuja oleh Bani Uzair. Berhala yang bernama Yahud dipuja oleh Bani Rutaif. Dekat dengan Sabak ni dekat Yaman lagi. Sabak ni pernah diperintah oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis ialah seorang perempuan. Salah seorang daripada orang tua dia sama raya dia atau umat dia daripada jin. Mana Ratu Balqis ini titisan darahnya sebahagian daripada jin. Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Ratu Balqis, ajak Ratu Balqis ini beriman kepada Allah. Akhir sekali dia beriman. Ratu Balqis dan kaum Ratu Balqis dia menyembah matahari terbit pada waktu pagi dia sembah. Dengan izin Allah SWT, hebatnya dakwah Nabi Sulaiman. Akhir sekali Nabi Sulaiman berjaya menarik Ratu Balqis yang menyembah matahari itu menyembah Allah SWT. Lalu ikut Profesor Dr. Hamka dalam kitab tafsir lain tersebut, dia menyatakan bahawa Ratu Balqis ini menjadi isteri kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Menjadi istrinya. Dalam Quran tak tersebut, tapi ditafsirkan oleh para ulama. Dikata Ratu Balqis kemudiannya setelah dia Islam menjadi isteri kepada Nabi Sulaiman AS. Dan sebagaimana juga Nabi Yusuf AS, pada dasarnya dia duduk bersama dengan ibu angkat dia. Dan ibu angkat dia nak sangat-sangat pada Nabi Yusuf. Umur pun panjang jarak. Nabi Yusuf lebih kurang 30. Itu Zulaikha, Siti Zulaikha lebih kurang 50 tahun. Nak sangat-sangat pada anak angkat. Akhir sekali jadi fitnah. Dan kemudian setelah Allah mengangkat Nabi Yusuf sebagai seorang menteri dalam negeri Mesir, Zulaikha kemudian yang menjadi isteri kepada Nabi Yusuf. Akhirnya dapat 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kemudian itu kita tengok dalam sirah Nabi Yusuf. Nabi Nuh AS berdakwah sepanjang masa tanpa jemu-jemu. Tak berhenti berdakwah.
Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Tak ada manusia lagu ni. Nabi Nuh tak berhenti berdakwah. Betapa gigihnya Nabi Nuh AS. Tak jemu. Hanya berehat kerana tersangat letih. Letih sangat baru dia berehat. Letih sangat. Baru dia berehat. Tak letih, dia terus berdakwah. Dia ketuk pintu rumah kaya. Lepas sebuah rumah. Lepas sebuah rumah. Ajak beriman kepada Allah. Hebatnya Nabi Nuh ni. Baginda mengunjungi setiap rumah kaumnya, mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Tetapi mereka menutup telinga, tidak mahu mendengar dakwah Nabi Nuh AS. Ni kaum dia ni, tak nak terima hidayah, tutup telinga, tak nak dengar. Allah ni begitu juga. Orang yang tak nak dengar kebenaran, duduk bilas surah pun tak apa nak balik. Baik ada congak depan TV. Rumah tak jauh dengan surah, duduk bilas surah, tak tahu stabuk surah. Boleh duduk congak depan TV tu, tengok cerita kartun depan TV. Ini orang yang Allah tak nak bagi hidayah. Orang yang Allah bagi hidayah ni, dia berasa nak pergi tempat molek, dia berasa nak tengok benda molek, berasa nak dengar benda molek, kaki berasa nak pergi tempat molek. Itu orang yang diberikan hidayah. Adapun kaum Nabi Nuh, mereka ni degil, tutup telinga, tak mahu dengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Sifat kerasulan Nabi Nuh AS ialah sifat hadir, sifat nazir, menyampaikan, iaitu memberi peringatan dan juga mengandung ancaman. Memberi peringatan kepada kaum, ajak kaum yang baik. Kalau kamu beriman, akan mendapat balasan baik daripada Allah SWT. Kalau kamu tidak beriman, akan mendapat azab daripada Allah SWT. Itulah yang menjadi intisari dakwah Nabi Nuh AS. Kalau kamu beriman, dapat baik di akhirat nanti. Kalau kamu durhaka, tidak beriman, buruk akhirat. Dan Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda merupakan orang yang pertama memberi peringatan kepada kaumnya dan menakut-nakutkan mereka dengan azab Allah SWT. Orang pertama beri peringatan kepada manusia, memberi peringatan, beriman kepada Allah dapat kebaikan di akhirat, durhaka kepada Allah, syirik kepada Allah akan mendapat keburukan di akhirat, azab dalam api neraka. Orang pertama. Belum pada itu Nabi sebelum pada Nabi itu, macam Nabi Idris, dia tidak memberi peringatan sedemikian. Dia mengajar kaum dia. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabul alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan beriman kepadanya. Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaumnya sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan amaran kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah dengan mendapat nikmat dalam surga, dan tidak beriman itu syirik kepada Allah akan mendapat azab di dalam api neraka. Nabi Nuh dengan tegas memberi ancaman kepada kaumnya bahawa azab yang pedih akan menimpa jika tidak beriman dan tidak menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya tak beriman kepada Allah, akan terima azab nanti. Kalau kamu syirik kepada Allah, terimalah azab nanti di akhirat. Manusia yang akan mati belaka akan balik ke negeri akhirat. Kalau tak beriman kepada Allah dan syirik kepada Allah, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu dia memberitahu kaumnya dengan berkata, ini kata-kata Nabi Nuh,
Sesungguhnya aku ini seorang Rasul, pemberi amaran dan pemberi amaran kepada kamu. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Aku nak beritahu kepada kamu, memberi peringatan kepada kamu, memberi amaran kepada kamu. Dan jangan kamu menyembah melainkan Allah. Jangan sembah patung lain. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku bimbang jika kamu menyembah yang lain, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya di negeri akhirat. Aku nak beritahu pada kamu, jika kamu tidak menyembah Allah, sembah patung berhala, nanti kamu akan diazabkan di negeri akhirat dengan azab yang tidak terperi sakitnya, azab yang sangat pedih. Itulah Nabi Nuh mengajak kaumnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Sesungguhnya kami telah memutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah dia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada Dia. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar itu pada hari kiamat. Itu peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya. Bagaimanapun tidak lama yang ikut Nabi Nuh, tak lama kaum Nabi Nuh yang ikut Nabi Nuh AS, hanyalah sebagian kecil saja daripada jumlah yang ramai itu. Hak yang berikut Nabi Nuh sebagian kecil. Waman amana ma'ahu illa khalil. Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-sama melainkan sedikit saja. Dalam masa 950 tahun sebagaimana dikatakan tadi, hanya 83 orang saja yang beriman kepada Allah SWT dan mengikut seruan Nabi Nuh AS. Riwayat daripada Ibnu Abbas menyatakan mereka yang beriman dengan mengikut Nabi Nuh hanya seramai 80 orang saja. Itu pendapat Nabi, pendapat Ibnu Abbas. 80 orang saja. Dan pendapat ini dikira sebagai pendapat yang kuat. Ada pendapat mengatakan 83. Ibu bapa berpesan pada anak mereka supaya jangan ikut Nabi Nuh. Mak ayah dipesan pada anak, jangan mengikut Nabi Nuh, jangan ikut Nabi Nuh. Pesan pada anak. Waktu sesatnya ibu bapa pada masa itu pesan pada anak, jangan ikut Nabi Nuh, jangan ikut. Dah jenis lagu tu pada zaman kita dah. Jenis jangan tak ikut lah. Kata-kata ulama, pandangan ulama. Orang lain tak apa, jangan ikut ulama. Itu antara yang terdapat dalam masyarakat kita pada hari ini. Pesan pada anak, jangan ikut ulama. Sedangkan ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama-ulama ni waris Nabi. Waris Nabi ialah ulama. Ada bapa yang berpesan pada anak, jangan ikut ni orang lain, ulama ni. Ikut orang lain apa? Ikut artis dah apa? Artis berpakaian tak sopan pun ikut. Artis buat macam-macam pun ikut. Tapi ulama tak ikut. Jangan tuduh. Jangan pakai pakaian mutlak. Alat agama suruh tutup aurat. Mak kata bukalah aurat. Ikut arti-arti itu. Itu terdapat dalam masyarakat kita pada ini. Jadi pesanan itu memberi kesan negatif, kesan buruk kepada dakwah Nabi. Bila mak ayah berpesan pada anak jangan ikut Nabi Nuh, itu kesan buruk dari segi dakwah Nabi Nuh AS. Baginda mengingatkan kaumnya jangan menyembah selain daripada Allah dengan memberi ancaman akan menerima azab yang pedih di akhirat. Itulah dakwah Nabi Nuh AS. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan menerima azab daripada Allah. Tak beriman artinya menyembah yang lain daripada Allah, menyembah patung berhala, menyembah taghut. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.